Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Cenderawasih terbang melayang dari Perlis sampai ke Kedah. Salam kasih bertaut saya pembuka majlis petang indah. Yang dihormati Encik Sin Chin Yong, Penasihat Undang-Undang Persatuan Persahabatan Wazia Malaysia. Yang berusaha Cik Lee Poi Ha, Ketua Kursus Pengajian Politeknik Metro Kuantan. Para pelajar di Google Meet serta penonton-penonton siaran langsung di YouTube yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah dan izinnya kita diberi kesempatan berhimpun di atas talian pada petang ini untuk menjayakan Hari Kebudayaan Cina Politeknik Metro Kuantan tahun 2021. Untuk makluman semua, program ini adalah anjuran daripada pelajar khusus kelab kokurikulum kredit Bahasa Mandarin. Program ini terdiri daripada 3 aktiviti iaitu ceramah, tayangan video persembahan kebudayaan serta kuis atas talian. Marilah kita mulakan program ini dengan aktiviti yang pertama iaitu ceramah yang bertajuk Baju Tradisional Cina Hang Fu. Sebelum kita mulakan program ini, izinkan saya memperkenalkan penceramah kita terlebih dahulu pada petang ini iaitu Encik Sin Cheng Yong. Encik Sin Cheng Yong merupakan seorang peguam dan penasihat Undang-Undang Persatuan Persahabatan Wazir Malaysia. Persatuan ini menjalankan aktiviti-aktiviti di bawah nama Hang Fu Malaysia. Beliau telah bergiat dalam aktiviti Hang Fu Malaysia sejak tahun 2010 dengan azam untuk memberi kesedaran kepada kaum masyarakat umum tentang pakaian tradisional dan budaya kaum Cina yang sebenar. Dengan segala hormatnya, saya ingin menjemput penceramah kita iaitu Encik Sin untuk meneruskan dengan ceramah beliau. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Terima kasih kepada MC pengacara dalam untuk aktiviti hari ini. Saya Sin, alright. So hari ni tak payah begitu stres lah saya hari ni cuma nak share sedikit mengenai pakaian tradisional orang Cina. So kamu orang relax je, enjoy sharing saya. Saya nak mohon maaf dululah sebab sebenarnya saya telah sediakan slide presentation untuk kamu orang. Sebab kalau ada visual kan lebih senang untuk kamu memahami benda-benda mengenai pakaian tradisional orang Cina dan juga bagaimana persepsi yang sebelum ni boleh terjadi. So disebabkan sesuatu yang malang telah berlaku beberapa hari yang lalu di mana satu ribut yang besar telah berlaku di Melaka. Komputer saya telah disambar kilat. So sekarang telah kong lah komputer saya. So saya mohon maaf dulu, presentation ni terpaksalah saya jalankan dengan secara lisan. So harap-harap kamu orang jangan aktiviti ni ceramah ni kamu tak rasa bosan lah. Okey. Saya amat berasa surprise lah bagaimana apabila persatuan kami telah mendapat jemputan daripada kamu orang dan kesemuanya hari ini yang datang ke aktiviti ini semua kaum-kaum Melayu. Ini luar biasa. So alright, kita masuk kepada topik hari ini, pakaian tradisional orang Cina. Okey. Di Malaysia kan, kita pun telah tak begitu rasa pelik lah kalau kita cakap baju tradisional orang Melayu tu apa, baju tradisional orang India tu apa, kadazan tu apa kan. Semua pun ada satu image yang sedia ada lah, di mana kita tahulah bagaimana baju tersebut dia punya pakaian tu macam mana. So tapi bagi orang Cina, bila kamu cakap yang akan timbul dalam fikiran semua orang ialah Cheongsam, Samfu. Okey, kalau kamu tanya image orang Cina dulu-dulu, yang pertama kamu akan terfikir ialah lelaki Cina tu ada tocang kat belakang, tu kepala tu dia botak lah cuma tinggal satu tocang ke belakang kan.
Lepas tu pakailah sapu macam Wong Fei Hong semua lah yang kamu nampak dalam movie-movie drama-drama tersebut. Walau bagaimanapun, image tersebut cuma hanya around 300 years lah image tersebut pada masyarakat Cina. Yang masyarakat Cina, biasa kalau kamu ada baca mengenai sejarah Cina kan, dia sejarah Cina tu panjang, tapi image yang kita ada sekarang ni cuma berlaku selepas 18th century, 17th century, after 1644. So apa yang telah berlaku dan kenapa image orang Cina telah bertukar daripada yang sedia ada kepada persepsi yang kita ada sekarang. Okey, apa yang berlaku? Okey, dan apakah pakaian dan juga image orang Cina sebelum ini? Okey, tapi teaser sudah diberikan tadilah dengan montaj-montaj dulu dengan baju tradisional tu. So basically sebelum tahun 1644, image orang Cina tu lain. Okay, baju tradisional orang Cina untuk thousand of years, alright, adalah seperti dalam montaj yang kamu nampak lah. Okay, apa yang telah berlaku? Okay, sebelum kita cakap apa yang telah berlaku, adakah saya cuma nak tanya satu soalan. Okay, Cheongsam dan Sanfu yang kita nampak hari ini ialah baju. Okay, sebelum kita, persoalan dia adalah baju Manchurian. Okay, tapi bagi banyak orang dia akan terfikir sesuatu, ialah kaum Manchurian tu siapa? Kaum Manchurian dia adalah satu kaum nomad. Okay, saudara kepada kaum Mongolia lah yang ada di utara tanah besar China. So after you get to know, senanglah kamu faham apa yang berlaku. Okay, image orang Cina bertukar pada tahun 1644. Apa yang berlaku pada tahun tersebut? Tahun tersebut adalah tahun di mana dinasti Ming, okay, dinasti yang terakhir yang orang kaum Cina, okay, yang dikuasai oleh orang Cina tumbang dan ditukar dengan kaum Manchu. Okay, apabila orang Manchu daripada utara telah menjajah tanah besar negara Cina tersebut, diorang telah pun menjalankan polisi lah, di mana diorang memerlukan ke semua orang-orang Cina di tanah besar Cina mengikut pakaian tradisional orang Manchu, dan juga orang lelaki terpaksa mengikut cara rambut orang Manchu, di mana apa yang kamu orang nampak ialah okey, kepala semua okey telah dicukur habis bersih, tinggal satu tocang kecil. Apa yang kamu nampak dalam movie tersebut adalah pada pengakhiran zaman dinasti Qing lah. Itu di mana penguatkuasaan pada masa tersebut sudah tidak begitu kuat lah. Sebelum ni dia lebih halus. Okey, bila penguatkuasaan sangat dia lebih strict sebelum ni, dia lagilah halus. Dia bukan seperti apa yang kamu nampak di mana kepala tu tersebut semua dicukur bersih setengah. Okey, ada tocang besar kat belakang. Sebelum ni lagilah dia cukur habis sampai kepala, tinggal satu je seperti ekor tikus. Dia halus sampai rambut tersebut. Kalau nak pas sama ada rambut tersebut sama lulus ke tidak, dia harus melalui duit shilling Cina yang lama lah, yang kamu nampak tu, yang bulat tu, tengah-tengah ada segi 3, segi 4, yang dia perlu melalui
lubang duit shilling tersebut baru dikatakan lulus. Okey, kamu fikirkan sekiranya masa zaman British kan, kalau British tu maksa orang-orang dekat Tanah Melayu dengan membuat undang-undang dengan mengatakan semua orang kena ikut adat, ikut nama dan semua benda lah, pakaian semua orang-orang putih. Okey, pastilah orang-orang dekat negeri-negeri Melayu akan melawan. Okey, samalah apa yang berlaku pada 1644 perkara ini telah berlaku kerana pakaian tradisional orang Cina ni telah pun bersama dengan masyarakat Cina sejak zaman kuno, turun-temurun dan juga telah menjadi akar kepada kebudayaan orang Cina. So dengan kerajaan baru Manchu yang masuk ke dalam tanah besar Cina ni, telah berlakulah bantahan yang kuat. Tempat-tempat yang sebenarnya telah pun surrender pun telah bangun memberontak. Walau bagaimanapun arus sejarah tu kuat. Okey, bagaimana mereka membantah pun akhirnya dikawal lah oleh pemerintah pada masa tersebut. So akhirnya pun dengan secara paksaan terpaksalah dengan orang-orang yang telah pun korban dalam jumlah yang besar, tukarlah imej orang Cina daripada yang sebelum ini kepada apa yang kami nampak sekarang, di mana ada persepsi yang sedia ada lah. Okey, kenapa dia menjadi baju tradisional orang Cina ni menjadi satu asas kepada budaya orang Cina. Okey, sebenarnya Hanfu ni ialah satu clothing system. Okey, clothing system. Saya cuma nak tanya satu soalan saja. Okey, kamu tahu tak apa yang dimaksudkan Han kat depan? Ada sesiapa yang boleh menjawab soalan saya tak? Sila buka mic Kalau tidak saya tak tahu apa yang kamu jawab. Ada sesiapa yang boleh jawab? Teka pun tak apa. Kita perlu berinteraksi sebab tak ada slide kan semua. Saya sekarang cuba macam sharing talking lah bersama kamu orang. So terpaksalah. So siapa yang boleh berikan jawapan apa yang ada di Hanfu tu? Han tu sebenarnya maksudnya apa? Tak ada Tak ada orang. Tak ada saya. Okey. Hanfu, Han, perkataan Han yang di depan sebenarnya bermaksud kaum Han. Okey. Kaum Han tu siapa? Dia sebenarnya bermaksudlah masyarakat kaum orang-orang Cina, bangsa Cina. Okey. Satu persoalan besar telah berlaku. Habis kaum Manchu Mongolia tu bukan orang Cina ke? Dia orang dekat tanah besar Cina pun ada. Ni masalah zaman moden. Okey. Sama seperti apa yang kami hadapi di Malaysia juga. Kamu tanya orang-orang Cina, bila dia orang pergi ke luar negara, kami semua akan dipanggil orang Melayu. Malairen. Sebab Malaysia tu Malairen. Itu apa persepsi diorang. Ini adalah masalah moden disebabkan national politik yang moden sekarang, di mana negara kita adalah based on citizenship. Okey, kerakyatan. Sekiranya kamu mempunyai kad pengenalan, kad biru kat Malaysia kan, kamu dikatakan orang Malaysia. Samalah sekarang konsep kamu kena jelas bila kita baca sejarah dengan mana-mana kan kita perlu memahami konsep zaman tersebut dengan konsep sekarang adalah berbeza.
Okey, apabila kita cakap orang Cina kan, atau Cina, atau kita kata sejarah Melayu, tanah Melayu Nusantara kan, kita kena based on, kita kena tengok based on the time, not based on now. So konsep Cina, kaum Han tu kenapa adalah kaum Cina sebenarnya sebelum sebelum zaman moden sekarang, sebelum tertubuhnya negara-negara yang berasaskan kerakyatan, okey, kebanyakan masa adalah based on kepada majoriti kaum, masyarakat kaum yang ada kat lokaliti tersebut. Itu kenapa pada zaman-zaman dahulu apabila British datang kan, dia orang namakan Peninsula Malaysia sebagai negeri-negeri sini sebagai negeri-negeri Melayu. So mostly kerajaan adalah masyarakat Melayu. So that's the concept. Okay, so as modern concept of kerakyatan timbul dan wujud, so masyarakat umum masih tertinggal pada konsep yang sebelum ni. So it will be a confusing bila kita baca lah. Okay, so Hanfu bermaksudnya pakaian orang Cina. So Fu tu maksudnya pakaian lah. So senang lah kami boleh faham. So bila kita tengok sejarah orang Cina sebelum ni adalah based on, samalah kalau kamu tengok secara negeri Melayu sebelum ni adalah based on masyarakat utama tu masyarakat Melayu. So it's the same thing in Chinese history. Yang the main one is the Han. So bila kamu tengok baju Cina panggil Hanfu, perkataan Cina panggil Hanzi. Okey? Perkataan Han. Okey? Bahasa Cina, okey, officially dipanggil Hanyu. Okey? Bahasa Han. Okey? Kalau kamu pergi Jepun kan, dia tulis kanji. Kanji sebenarnya tu kan tu Han. Okey? Lepas tu dekat Korea, okey, perkataan Cina dia orang panggil Hanja. Okey, Han tu Han yang bermaksud perkataan Cina lah. So sekarang konsep kaum Cina ni okey, jelas untuk kamu orang? Jelas. Alright, jelas kan? Okey. So sekarang sebab pakaian ni selepas kita telah lebih clear mengenai tentang asas lah, okey. Han tu apa? Okey, sekarang kita pun telah berbincang mengenai sejarah yang apa yang berlaku kan, kenapa baju Cina telah tukar dalam masa yang singkat. Okey, ada orang akan cakap lah, ni setiap dinasti tu fashion dia lain-lain. Okey, ni adalah evolution. Alright, evolution, fashion sense tukar. Itu rambut semua tukar. Okey, fashion sense tukar, kita ambil elemen-elemen daripada luar. Alright, perkara ni berlaku. Saya mengaku perkara ni ada. Tetapi untuk evolution berlaku, okey, satu pakaian atau untuk kaum tu menerima kan, dia perlu menerima secara rela, okey, secara sukarela, bukan secara paksaan. Right, so macam kita sekarang baju Melayu pun ada evolution sendiri, okey, ada elemen-elemen pada tempat-tempat lain kat luar, sama saja. So itu adalah secara rela. Apa yang berlaku pada 1644 adalah secara tidak rela, adalah secara paksaan yang kuat, okey, secara strict dan juga brutal lah. So orang yang mengatakan ini cuma fashion, okey, baju tu dinasti lain semua lain macam, okey. Walau persoalan tu boleh dijawab dengan ini. Walau bagaimanapun fashion tu elemen baru yang muncul dekat Hanfu ni, asas pakaian, corak bentuk baju tersebut adalah cross collar. Seperti yang kamu nampak apa yang saya dipakai lah. Okey. Miss Lee, okey, apa yang dipakai oleh Miss Lee pun asas dia juga
adalah sama, cross collar. Cuma fashion lain. Okay, dia juga cross collar. Okay, cross collar. Tapi fashion kat luar adalah lain. So basically tailoring dia adalah sama. Seperti baju t-shirt. Kita tahu t-shirt semua tu baju barat. Tapi tailoring dia dekat mana-mana pun sama. Blazer, dress. Okay, dia punya basic tailoring adalah sama. Konsep tailoring sama. So fashion yang kat luar ataupun cara corak bentuk kat luar tu boleh bertukar according to different times lah. Tapi baju Cheongsam dengan Sanfu tu adalah lain. Okay. Cara tailoring dia, diorang pun lain. Okay. Hanfu tailoring dia ialah based on flat. Okay, based on flat tailoring. Okay, as for Hanfu, as for itu apa yang baju Manchurian tu adalah based on triangular shape, bentuk triangular shape lah. Saya tak tahu, saya bukan pakar tailoring, tapi saya boleh katakan asas dia adalah lain. Okay, asas dia adalah lain. So dia orang bukan based on cross collar. So tailoring dia pun berbeza lah. So asas, sesiapa yang mengatakan disebabkan fashion bertukar, okay, perlulah dia panggil dah dia kajilah lebih dalam mengenai corak bentuk Hanfu sebenarnya. Okay, apa yang kamu boleh nampak ialah negara-negara di sebelah macam Korea ke, Jepun ke, Bhutan ke, dia orang masih lagi pakai cross collar traditional clothing. Okay, kamu boleh nampak baju Korea dengan baju Jepun, kimono semua tu, baju Bhutan pun sama. Okay, ini adalah disebabkan cultural influence lah. Okay, yang sedia ada. So, adalah rasa pelik kenapa negara-negara tepi semua tu baju tradisional macam tu. Kenapa China dengan tanah besar dengan China yang masyarakat sini semua masih ada konsep mengenai apa baju tradisional tu, ada tocang lah, Sanfu semua tu kan. Sekarang kamu tahulah apa yang telah berlaku sebenarnya. Okey. Baik, kita sekarang talk about apa yang ada belakang baju tradisional ini. Okey. Tahukah anda baju tradisional ini, okey, yang kiri perlu dipakai di luar, yang kanan perlu pakai di dalam. Okey. Dia konsep ini adalah terpakai juga di Bhutan, juga di Jepun dan juga di Korea. Okey, jangan salah pakai. Kenapa? Okey, kalau kamu pakai kanan di luar, bermaksudnya kamu telah meninggal. Cuma orang yang telah meninggal sahaja berpakaian tersebut. Okey, dia samalah dengan kain kafan itulah apabila orang telah meninggal tu. So jangan pakai terbalik. Okey, kecuali kalau kamu nak buat cosplay, nak mengejutkan orang, okey, menjadi macam hantu-hantu kan, bolehlah pakai terbalik kan. Okey, so jangan pakai terbalik. Okey, idea ini telah konsep ini tidak begitu kuat lagi di masyarakat Cina sebab Hanfu sudah tiada. Tapi di Jepun, Korea jangan. Okey, kenalah pakai betul-betul Kalau tidak kamu akan mengejutkan orang atau mereka akan rasa kamu ni tidak hormat dia orang, ataupun kalau kamu buat begitu mereka akan rasa suai lah. Baik. Kamu ni nak buat nak bawa suai kepada kita orang ke? Jangan Okey. Ini satu. Kenapa ada kiri kanan? Okey, untuk makluman kamu semua, okey, dalam budaya Asia Timur, okey, ada konsep ini di mana kiri tu adalah yang, okey, yang kanan tu yin. Okey, kanan yang tu maksudnya energetic lah, masih still alive. As for yin tu subtle energy, negative. So itu something about yin yang punya konsep. So if you are alive, of course you are still alive, ada energy kan. So you have to show it that cross collar kiri, okay, di depan, kanan kat dalam. Okay, if you are dead, kanan keluar,
kiri kat dalam. So that's the concept. Dulu kat Malaysia kan masih ada yang servis-servis untuk orang yang telah meninggal kan, pakai orang baju orang meninggal. Ada segelintir lagi di Malaysia yang memberikan servis baju seperti inilah, tapi only very little. Okay, only left in Melaka dan juga I think it's Melaka. Penang already sudah tak ada lah budaya macam ni. Only left in Melaka as far as I know. Okay, so behind this clothing ada banyak juga elemen-elemen budaya orang Cina yang telah terpahat ke dalam baju ini. Okay, kalau kamu nampak apa yang saya pakai hari ini, okay, atas, okay, tailoring sebenarnya kalau formal clothing, atas perlu di-tailor, okay, using 4 big cloth, okay. Biasa diorang akan pakai guna 4 gulung pakaian yang besar untuk upper part body, okay. Okay, so you see 4 parts, okay, you see 4 parts of clothing here pada baju hanfu ke atas, okay. Dia telah diberi satu dia telah diberi maksud lah kenapa pakai 4. Bermaksudnya 4 musim yang ada di kawasan utara lah. Okay, di tanah besar Cina. Okay. Di bawah bahagian lower part lah hanfu ni, lower part. Okay, lower part, baju berlower part. Okay, biasa menggunakan 12 piece of clothing, small clothing untuk menjadi dia satu macam skirting lah. One year ada 12 bulan kan. Okay, diberi maksud 1 tahun 12 bulan. Okay, ini based on Chinese belief of humans and nature are one. Okay, 天人合一. Alright, so itu konsep asas budaya Cina. Okay, 天人合一. Human and nature as one. So mereka imbue konsep ini kepada dalam hanfu ini. So kalau kamu ada tengok drama Cina ke movie Cina, okay, yang mengenai zaman dulu, kamu akan nampak okay, sleeve dia besar kan, melengkung, okay. Dia juga bermaksudlah okay, tanah ni besar, okay, tapi langit tu bulat. Okay, basically talking about earth lah. So dalam Cina kita panggil tian yuan di fang. Okay, tian yuan maksudnya tu langit bulat. Okay, tanah semua tu lapang besar. So basically it's all about nature lah. Okay, talking about nature. Okay, konsep tian yuan he di mana human and nature as one. So ada lagi lah konsep budaya dalam baju ni, seperti baju Melayu kan. Okay, poket kiri kanan tu bermaksudnya apa, butang tu maksudnya apa. Okay, samalah apa yang ada baju tradisional hanfu dalam ni. Okay, baris, okay, kalau kamu tengok, bila kamu boleh tanya lah. Okay, Misli nanti kan pakai suruh dia tunjukkan baju dia. Okay, kamu akan nampak ada jahitan tengah-tengah. Jahitan tengah-tengah. Okey, ini semua adalah, kalau kamu tak tahu sama tu hanfu tu betul ke tidak, kamu boleh tengok jahitan tu dekat tengah-tengah dan juga belakang. Okey. So kalau hanfu yang betul-betul kan ikut tailoring yang betul, okey. Kamu akan nampak kat belakang tu ada satu jahitan di tengah-tengah dari atas sampai ke bawah. Okey. Dia juga ada maksudnya. Okey, di mana yang depan dan belakang tu ada jahitan dekat tengah tu dari atas sampai ke bawah. Maksud dia senang aja. Buat orang kita menjalankan hidup kita perlulah bermoderasi. Okey, jangan over. Okey, buat kita menjalankan kehidupan kita, okey, perlulah tidak terpesong. Must be straight, must be moderate. So basically this is the baju ni imbue lah elemen-elemen budaya basic orang Cina kat dalam.
So dengan tidak adanya okay, so kesan daripada apa yang berlaku pada tahun 1644, okay, so basically persepsi kita yang kita sedia ada kan telah bertukar, dan juga banyak elemen kebudayaan seperti apa coming to age ceremony, okay. Kamu tahu tak apa tu coming to age ceremony? Di mana hari tersebut kamu telah menjadi orang dewasa. Dekat Jepun masih ada lagi, Korea masih ada lagi. Jepun ada satu hari diorang kan menjadikan dia holiday. Untuk hari ini di mana okay, dengan secara officially you are no longer a child, but tapi sudah menjadi dewasa lah. Ada seremoni lagi apa ada istiadat yang perlu kami. Okey, tapi kamu tanya secara umum masyarakat Cina tak ada. Tak ada orang yang tahu. Secara tiba-tiba kami telah menjadi dewasa. Secara tiba-tiba kami telah kahwin. Okay, dalam adat istiadat Cina yang sebenar, kamu perlu melalui proses pada apa adat istiadat menjadi dewasa hari, okey, kami to age ceremony baru kamu boleh baru kahwin. Tahu tak? Kalau tidak tak boleh kahwin. So sebenarnya masih ada lagi dalam masyarakat Cina, tapi kebanyakan orang tidak tahu kat mana. Okey. Seremoni ini telah menjadi begitu kecil kerana pada kesan apa yang telah berlaku pada 1644. Kenapa orang Manchu nak menjalankan polisi untuk semua orang pakai pakaian Manchu dan juga lelaki kena pakai tocang? Senang. Sebab diorang nak cari orang-orang yang anti diorang. Okey, diorang nak mendapat tahulah siapa telah surrender lah, okey. Siapa yang lagi tengah lawan. So itulah cara yang paling senang diorang fikirkan untuk dapatkan orang-orang yang tengah lawan lah, masih lawan. So aktiviti yang mungkin akan membawa rasa syak wasangka yang akan rasa kamu ni mungkin ada cuba melawan kerajaan. Okey, seperti seremoni yang perlu pakai tradisional semua ni kan. So akan membawa pada. So dengan secara untuk own safety lah, banyak benda telah pun diminimize ataupun telah dibiarkan saja, give up. So as time goes by, yang benda-benda yang minimize kan, as generation pass by, kita lupa kenapa apa yang original dia, apa yang asal dia. So yang coming to age ceremony dia asalnya adalah sangat grandeur, sangat besar, di mana dia dijalankan sehari. Tapi sekarang okey, sebelum kahwin kan, masyarakat Cina kan, okey, lelaki atau perempuan, okey, kalau mesti tahu kan, ini kalau nak kahwin tu okey, ada orang akan tolong kamu sikat rambut 3 kali tu, lepas tu benda-benda macam ni. Itu adalah seremoni yang telah diringkaskan dengan secara banyak lah, secara berlebih-lebihan. They left only that and you don't even know that is coming to age ceremony. Dengan secara tiba-tiba kamu telah menjadi dewasa, dengan tiba-tiba kamu telah berkahwin. Ini apa yang telah berlaku. So basically ini kesan dia. Ini salah satu kesannya. Okay? Hari ini kita tidak akan berbincang secara mendalam apa yang kesan dia secara mendalam. Okay? Secara sejarahnya secara mendalam. Hari ini apa yang saya cakap cuma on the surface only. Ini berbincang secara kita berbual lah. Okay? Macam dekat mama lah. Sharing saja. Okay? So basically that is what happening. So that's on the surface lah. Alright. So kesan dia kepada budaya orang Cina adalah sangat besar. So we left on, not until today, not many people will know. So that is why we are here today untuk kita share lah dengan kamu orang. Image sebenar orang Cina bukanlah pakai samfu dengan Cheongsam. Even today punya Cheongsam pun bukan yang original. Okay.
Yang kalau kamu ada masa boleh Google, okay, qipao. Itu orang Manchu punya baju tradisional lah. Cheongsam yang kita tahu hari ni pun telah pun dia orang modified, okay, dengan cutting orang barat. Apa yang kamu nampak, apa Cheongsam yang seksi-seksi tu semua tu adalah modified version. Yang dia orang guna apa cutting orang barat. So that's why dia nampak okay, fitting. So apa yang Cheongsam Sanfu tu Cheongsam especially only appears in 1930s. So basically there is nothing traditional lah cakap lah sebenarnya. Secara terus terang nothing traditional about that lah. Okay, to be frank. So that is a modern thing in current sense. It's a modern clothing actually. So kalau betul-betul kita tengok balik sejarah, Hanfu apa jadi pakai tradisional orang Cina lah. So and Hanfu is not just one clothing seperti kamu nampak dalam montage tadi. Hanfu tu cuma satu sistem, nama untuk sistem pakaian. Okay, so there will be a lot of clothing kat dalam dah. Hari ni kita nak bincang. Okay, so kamu cuma perlu tahu Hanfu tu cuma nama clothing system untuk pakaian orang Cina. Okay, so ada banyak lah baju kat dalam. Bila kalau ada siapa yang berminat boleh lah message saya, tanyalah secara mendalam. Nanti kita mungkin ada satu perbincangan yang lebih mendalam dengan tetap apa yang ada dalam sistem tersebut. So kalau siapa yang berminat nak berbincang dengan sejarah, boleh lah. Okay, mungkin lain kali kita berbincang lah apa yang berlaku secara detail, apa yang berlaku pada masa tersebut 1644, kenapa benda tu berlaku. Apa yang saya katakan kepada kamu orang tu cuma on the surface lah. Itu salah satu yang main sebab nak cari orang yang tengah melawan dia orang. Okay, kerajaan rejim barulah. Mereka nak cari orang yang anti. So kesan dia ialah budaya Cina pun sejak tersebut untuk survival orang-orang Cina terpaksa lah memansuhkan ke ataupun meringkaskan adat istiadat dia orang supaya mereka tidaklah dicari-cari oleh penguat kuasa pada zaman tersebut. So dengan as generation goes by, lupalah apa yang asal. Disebabkan saya pun tak berani cakap kepada anak saya, nanti anak saya buat hal kat luar, satu kampung kan masa itu mereka ada satu polisi. Sekiranya didapati tahu disyak, cuma syak saja boleh membawa pada pancung untuk satu keluarga. Itu sebab kenapa as time goes by people forget lah. Tapi ada kompromi lah dengan kerajaan Manchu tersebut di mana orang Sami-Sami dan juga Taoist priest kan. Dia orang kompromi di mana dia orang boleh terus pakai dan juga orang-orang yang buat orkestra tu artis-artis orkestra pun boleh teruskan pakaian cross collar lah. Okey, disebabkan macam tu kan, apabila saya pakai pakaian tradisional ni, bila saya ada pada awal tahun kan, bila awal-awal saya buat aktiviti ni, masyarakat Cina kan kalau nampak tu dia orang akan buat satu gesture. Dia nampak saya turun kereta, dia orang akan buat macam ni. Dia ingat saya Sami atau priest. Itu problem. Disebabkan as time goes by, everybody thought that cross collar tu adalah untuk priest ataupun monk. Ada orang yang pernah tanya saya, orang tua-tua lah tanya saya, kamu ni troupe orkestra Chinese orchestra yang mana? Saya bukan, saya tengah pakai tradisional. Kamu hari ni nak tayang performance? Alamak, dia ingat saya ni opera singer. That's the problem. Okay, as time goes by, people generation by generation kan, dia orang sudah lupa yang ini adalah pakaian tradisional dia orang, tapi dia orang ingat inilah pakaian Sami lah, pakaian Taoist priest lah, ataupun Chinese opera performer yang pakai. So that's the problem. So
So that's why ni adalah apa yang berlaku lah pada awal tahun saya buat giat dalam aktiviti ni. So funny tapi juga sedih. Tapi sekarang sudah lebih okey lah sebab lebih banyak orang telah mengenali tentang handphone. Okay, so more or less apa yang saya nak sampaikan, okay, kamu orang ada get apa yang saya cuba sampaikan lah. Saya cuma nak tanya soalan je. Faham ke tidak? Ini secara ringkas. Saya hari ini tidak ingin masuki secara mendalam dalam details lah. Hari ni on the surface. So that you all know that original Chinese clothing adalah macam ni, image orang Cina. Original bukan macam apa kamu fikirkan atau macam semua tu. So saya tanya, ada soalan tak kamu daripada kamu orang? Apa beza cosplay dengan wufu? Sebab saya pernah nampak orang pakai cosplay, baju dia lebih kurang je. Okay, bagus. Okay, itu je. Alright. Terima kasih. Alright. Okay. Cosplay, pakaian cosplay tu still pakaian. Tapi apa beza dia dengan hanfu ni adalah okay, pakaian dia. Okay. Seperti saya pakai satu comparison lah. Okay. Seragam askar kan dalam cosplay, dalam anime pun ada kan. Pakai seragam apa, kalau kita cakap Gundam kan kita cakap anime Gundam lah. Okay, dua regime okay, tak cakap Federation ke Zeon kan, pakaian seragam tentera diorang pun kita tahu dia pakai seragam tentera, tapi kita tahu itu cosplay sebab dia tidak ada dalam reality. Okay, konsep yang sama adalah terpakai dalam hanfu dengan cosplay. Cosplay, apa pakaian tersebut, konsep tersebut dalam reality, dalam kehidupan biasa tidak wujud. Itu cuma diwawakan, dilebih-lebihkan, apa detail, cutting dia memang tak wujud dalam reality. So that's the difference between cosplay dengan baju sebenar. That is why you see cosplay, kamu kalau hidupan biasa kan tak mungkin kamu pakai pakaian cosplay kan. Dalam hidup biasa kamu keluar, banyak orang akan tengok lain macam je kamu. So basically beza dia ialah walaupun cross collar atau roll collar, okay, tapi detail or apa-apa yang ada pada baju tersebut, okay, tidak ada dalam real life, dalam baju sistem sebenar. So basically beza. Basically that is for performance, and for real life, for cultural purposes, okay, dia tidak wujud. So that's the difference lah. Contoh kalau kami minat nak try hanfu tu, adakah kedai yang spesifik, kedai senang untuk kami cari? And adakah kedai tu memang dah siapkan pakaian tu atau kita kena tempah macam ikut our price? Alright, okay. Soalan kamu ni senang saja nak jawab. Okay, ada dua cara kamu boleh beli. Okay, secara online lah. Okay, secara online tapi kena pakai Taobao tu pakai bahasa Cina, so susah lah. Di Malaysia ada kedai-kedai tapi semua ada tailor made. There is no mass production hanfu sekarang. So basically lebih is kind of expensive. Ada. Memang ada tapi tailor made. So you know the price lah. Right? Kat Malaysia nanti kamu boleh carilah, kalau kamu nak boleh tanyalah, boleh tanya saya. Saya tak nak promo kat sini, nanti pula dia orang semua kawan-kawan nanti pula dia orang nanti kata kamu promo dia tak promo saya. Kalau nak tanya boleh tanya secara PM tepi lah, PM tepi nanti saya boleh share lah siapa yang ada di Malaysia yang berikan servis tailoring buat hijab. Sekarang semua tailoring saja. Okay, thank you. Alright, okay. Saya nak tanya, standard harga bagi satu set baju hanfu tu berapa ya? Standard okay. Tengok apa yang kamu nak. Okay. Hanfu ni seperti saya katakan adalah sistem pakaian. So, kamu nak formal ke tak formal? Itu up to you. Kalau kamu nak sesuatu yang kamu boleh pakai kepada pejabat atau pada perayaan, that's around at least pun 250. Okay. Kalau macam
informal lah, yang pakaian short sleeve ke, long sleeve ke, tapi tak ada lengan yang besar panjang ke, lengan yang besar, okay, panjang semua tu, that's around below 80, okay. That depends on your budget, okay, that can be done. Tapi kalau nak formal, okay, yang boleh pakai kat mana-mana dalam apa masa untuk pejabat, okay, perayaan, that's around 250 lah. Kalau tak silap, okay. Kalau inflation tu apa benda tidak memberi impak lah, that's around 250. Sebab saya lama tak beli dah ni. Sejak aku ada pakai yang hanfu ni. So around 250 as far as I remember. Okay. Saya kata kalau saya nak beli baju hanfu tu, apakah dia yang sesuai untuk saya? Apa? Tak jelas. Apakah kriteria yang kriteria. Tak ada kriteria. Yang important ialah budget kamu dan juga untuk apa, fungsi apa kamu nak guna pakai hanfu tersebut. Kalau untuk perayaan, kenalah beli yang formal. Tapi formal dia pun juga ada banyak jenis lah, okay. Kinds of hanfu. So you need to do research on that. Okay. You want cross collar ke, round collar ke, okay. What kind of formal juga. Itu kena buat research. Kriteria tak ada apa-apa yang kriteria. Sebab sekarang pun kita kat Malaysia, kita sekarang bukan zaman dinasti Cina tu. Dulu ada kriteria lah. Orang-orang biasa boleh pakai apa, sekarang dah ada. Jenis kain untuk buat hanfu ni jenis apa? Kain okey, kain. Okey, sebenarnya kan sebab kita sekarang ada tailor dekat Malaysia yang buat hanfu. Okey. You can choose what kind of clothing you want. You boleh bawa kain kamu juga. As far as I know lah. You nak bawa batik ke pun, dia orang boleh buat untuk kamu. So it's up to you. There's no restriction. Okay, tapi kalau kamu beli pada Tanah Besar Cina kan, of course mereka akan guna kain yang biasa diorang pakai lah. Tapi untuk Malaysia, please choose kalau orang yang ada yang faham bahasa Cina, yang tahu baca bahasa Cina, yang ada guna tahu kan, tolong. Okay, bila kamu beli kan, please ask for summer clothing. Jangan beli pakaian untuk musim sejuk. Okay, ask for summer clothing. Yang cloth dia, kain dia untuk musim panas. Ini baru sesuai untuk Malaysia. Kalau kamu beli yang musim sejuk, memang habis. Okay, so kat Malaysia kamu beli, everything will be fine. You can even bring your own kain kepada tailor. Tailor akan buatlah, okay, according to your kain. Okay, so basically apa boleh. Tapi fashion apa benda yang kamu nak lah. Tapi not cosplay lah, definitely not cosplay. Ya. Okay, biasanya macam baju-baju macam ni, hanfu ni kan, ada tak macam masa yang sesuai untuk kita pakai? Kalau pergi perayaan, okay, formal clothing seperti apa yang saya pakai kan. Sekarang pakai ni yang one set, alright. Okay, you can go for formal event, okay, perayaan, okay, ziarah, okay, melawat kawan-kawan masa perayaan boleh. Kalau kamu nak informal, nak lepak dengan mamak semua tu, itu boleh pakai yang informal lah, di mana corak bentuk dia macam t-shirt je, cuma cross collar. Basically you can get that in tailor pun boleh, online pun ada. So basically that's informal lah kita pakai. Tapi dalam masa kalau perkara yang formal kan, baru kamu pakai pakaian formal. So common sense lah yang biasa yang kita fikir lah. Perayaan pun kamu pakai baju Melayu kan. Perayaan besar-besar baru baju Melayu datang. Okay. Bila kamu kahwin, baru formal kan, dengan siap aksesori semua kan. Samalah. Kamu pakai konsep yang sama, sudah cukup. Dan sekali lagi kami ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada Encik Sin atas kesudian beliau untuk meluangkan masa beliau untuk berkongsi ilmu kepada kita semua pada hari ini.
Sebelum kita Mr. Shi meninggalkan kami untuk sesi Google Meet kita ni, kita kena menunjukkan sikit tanda hormat lah untuk semua yang ada kat sini. Saya nak ajar sikit lah untuk kong soli. Ada banyak cara sebenarnya, alright, to do all this kong soli. Different dynasty dia ada different cara dia. So cara yang paling common untuk yang kita nampak sekarang adalah yang jenis macam ni lah. Ada yang macam ni, ada macam ni, ada macam ni, alright. So ada banyak jenis. Tapi yang paling senang macam ni lah. Laki kiri depan, perempuan tangan kanan di depan. Okay, lepas tu you tolak ke depan, in front of your chest, tolak depan, you tunduk sikit. Straight to the front, tunduk sikit. Tanda hormat untuk kita punya cikgu pada hari ini, which is Mr. Shin, okay? So sama-sama ready? Okay, jangan salah tangan ya. Laki kiri depan, perempuan kanan depan. Kalau tak, majlis upacara macam Encik Sin cakap lah, yang ada orang meninggal saja kita akan, you know. Right, so ready? Terbalik. Yes, terbalik. Alright, so ready? 1, 2, 3. Okay, how to say thank you in Mandarin? 谢谢。 Kita diteruskan lagi dengan tayangan persembahan video yang berkaitan dengan kebudayaan Cina di Malaysia, iaitu aktiviti kebudayaan Cina dan 10 jenis makanan tradisi kaum Cina. Mari kita saksikan.
kita sudah familiar dengan itu movement, itu gerak-gerak semua memang familiar. Tapi kadang-kadang kejadian boleh berlaku. Mungkin miss ke apa ke, jatuh. So sakit mungkin tak dapat tanding lagi ke, kena rehat ke. So have to prepare ada competition lagi ke. Dan pernah 2 kali kepala pijak pergi hospital jahit. 2 kali ada. Dekat sana jatuh, kakinya tulang sudah pijat, boleh lompat lagi. Kepala pijak sebab training biar masa dia punya tiang koyang, terus jatuh. Menari, melompat serta melakukan pelbagai gerakan di atas tiang-tiang tinggi dengan berpakaian singa atau naga bukan satu perkara yang mudah. Lebih 50% daya penglihatan akan terselindung di bawah kostum yang dipakai. Hanya dengan rasa percaya dengan gerakan rakan sepasukan dan mematuhi koreografi menjadi kekuatan buat penari-penari ini. Bagi kumpulan tarian naga dan singa Kuang Ngai yang ditubuhkan sejak 2002, mereka memikul cabaran itu hingga ke hari ini dalam memastikan legasi tarian tradisional berkenaan tidak dilupakan. Dianggotai 30 orang belia, kumpulan yang berpusat di Kepung itu telah menjuarai pelbagai kejohanan baik di dalam dan di luar negara. Yang terbaru adalah kejohanan tarian naga dan singa Asia di China pada 2019 dan di Macau pada tahun 2017. Mereka juga pernah menjuarai kejohanan dunia tarian naga dan singa di Hong Kong pada 2014 dan 2018. Kejohanan tarian singa MGM di Macau 2017 dan kejohanan tarian singa kebangsaan pada 2016 dan 2018. Ketua kumpulan Clementine Kibun berkata, dengan adanya kejohanan-kejohanan seperti ini, ia menyemarakkan lagi minat anak muda mempelajari tarian naga dan singa. Sebab ini kalau bersamaan saja, kalau dari pertandingan, okey, biasa pertandingan macam apa ada sukma ke apa ke, memang ada orang berminat. Kalau hanya bersamaan saja, saya rasa lama-lama kelamaan sudah habis. Dalam tarian singa ada 2 komposisi yang penting, iaitu kepala dan ekor singa. Justru perlunya keserasian antara penari bahagian kepala dan ekor singa dalam memastikan kelancaran pergerakan persembahan. Bagi Won Jai-Lu, beliau mengambil masa lebih 10 tahun mempelajari gerak-gerik tarian sebelum dipilih untuk memegang bahagian kepala singa. Ini kerana bahagian kepala singa adalah bahagian yang paling berat untuk dipikul dan memerlukan stamina yang kuat, di samping mempunyai tugas dalam menonjolkan karakter singa ketika membuat persembahan seperti mengelipkan mata, membuka mulut dan menggerakkan telinga singa. Sebab kita main itu singa mau macam sendiri singa mesti ada tempat-tempat mau tengok lah. Tengok kiri, kanan, depan, atas, bawah. Latihan lah. 1 hari 2 atau 3 kali lah. 1 kali 2 jam lah. Bagi petang malam. Isnin sampai Jumat. Ya, kalau itu pertandingan sudah masa berangkat, kita Ahad dengan 1 pun training juga. Itu kepala dalam ada 1 tali. Boleh kontrol itu mata dengan telinga. Ya. Itu mulut kita punya tangan lah, sama lah kontrol. Bagi Lee Chong Lim yang telah menyertai kumpulan itu lebih 14 tahun, tugasnya sebagai penari bahagian ekor singa pula memerlukan kekuatan fizikal yang tinggi. Ia bagi memastikan beliau mampu menampung berat penari bahagian kepala dalam memastikan kelancaran pergerakan, lompatan dan aksi akrobatik seperti yang dikoreografi oleh ketua kumpulan. Sebab lagi letih belakang. Ini tuntut punya masa sakit pinggang mesti ada. Sebab you tuntut you tak boleh bangun. Sebab you bangun dia punya singa suatu ada macam singa. Sebab banyak sampai 5 minit macam dia lagi sakit. Belakang memang mau kuat. Sebab kita kalau tak ada cukup kepala kuat lah, kita boleh jatuh. Sebab kita mau kuat paling kepala sebab kita mau terbang pergi sana. Kita mau angkat dia.
Biarpun pengalaman kedua-dua penari menjangkau lebih 10 tahun, sehingga kini mereka sentiasa berhati-hati ketika membuat persembahan kerana setiap kesilapan boleh menyebabkan kecederaan. Hadirin sekalian, kita sudah sampai ke aktiviti terakhir kita iaitu kuis atas talian. Dijemput Ketua Jawatan Kuasa Kuis untuk memberi penerangan tentang pertandingan tersebut. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Okey, terima kasih moderator. Assalamualaikum. Saya Anis Maliha selaku Ketua Jawatan Kuasa Kuis. Di sini saya akan bagi sedikit keterangan mengenai kuis ini untuk memudahkan anda untuk menyertai kuis ini. Okey, platform yang akan digunakan untuk menjawab kuis adalah platform Google Form. Link juga akan diberikan nanti dan peserta bolehlah menyertai kuis ini melalui link di bawah. Okey, soalan yang akan diberikan adalah berkaitan dengan pakaian tradisional Cina. Bagi semua penyertaan akan mendapat CJ penyertaan. Bagi pemenang tempat pertama, kedua dan ketiga akan mendapat hadiah CJ kemenangan. Okey, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Sampai kita ke penghujung program. Pihak kami mengucapkan jutaan terima kasih kepada Encik Sin Chin Yong atas kesudian beliau untuk menyempurnakan program kita pada petang ini. Kami ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada peserta dan juga penonton siaran langsung kita di atas talian kerana sudi menyertai program kami ini. Saya akhiri program ini dengan 2 rangkap pantun. Bunga seroja di atas para, jatuh ditimpa buah berangan. Andai kata tersilap bicara, kemaafan jua saya pohonkan. Tuan Puteri pergi ke Rasah, pulang semula 11 pagi. Kita bertemu akhirnya berpisah, diizin Tuhan bersua lagi. Sekian, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.